Selamat pagi kepada para pendengar sekalian. Hari ini kami ingin membentangkan kajian yang bertajuk tanggapan kesadaran dan motivasi masyarakat terhadap penggunaan air hujan sebagai bekalan alternatif di perkampungan di J. Selangau. Projek kami ialah Dr. Nurul Aini Hafizah binti Muhammad Hafir. Saya Nima Lorenzina Junat, berkat metrik 20 DKE 19F1105. Dan kawan saya Syafikalia Anak Rabi, 20 DKE 19F1097. Terdapat 8 isi kandungan, yaitu yang pertama pengenalan kajian, yang kedua penyataan masalah, yang ketiga objektif kajian, keempat skop kajian, kelima metodologi, keenam keputusan analisis data, dan ketujuh kesimpulan, yang terakhir cadangan. Pengenalan. Air merupakan sumber yang sangat penting kepada kehidupan manusia. Sumber air biasanya berpunca dari sumber permukaan seperti sungai dan tasik atau dari sumber bawah tanah. Malaysia kaya dengan sumber air, yaitu sumber air permukaan dan air bawah tanah. Sumber air utama di Malaysia adalah sumber air permukaan, yaitu 97%. Kepenggunaan air bersih dipecahkan kepada 3 kategori, yaitu sektor domestik, industri, dan pertanian. Air merupakan sumber yang penting dalam kehidupan yang bernyawa. Oleh itu, kita sebagai manusia seharusnya memelihara sumber air utama kita untuk mengelakkan ianya dari tercemar dan menjejaskan kualitinya. Terdapat 3 penyataan masalah. Yang pertama, berlaku masalah kekurangan sumber air semasa musim kemarau. Yang kedua, kawasan kajian yang belum disalurkan dengan air pipe. Ketiga, air tuaian berkeadaan tidak bersih. Objektif. Yang pertama, mengenal pasti persepsi dan tahap kesadaran terhadap penuaian air hujan. Yang kedua, mengenal pasti halangan dalam menerapkan sistem penuaian air hujan. Ketiga, mengenal pasti motivasi berkemungkinan menggalakkan sistem penuaian air hujan. Seterusnya yaitu skop kajian. Lokasi adalah di perkampungan di J. Selangau, tertumpu kepada 2 buah rumah panjang. Jumlah bilangan penduduk adalah 190 orang. Semua penduduk yang tinggal di kawasan tersebut adalah berbangsa Iban. Menjurus kepada persepsi dan kesadaran terhadap kaedah penuaian air hujan, halangan dalam menerapkan sistem penuaian air hujan, serta motivasi berkemungkinan menggalakkan pemasangan sistem penuaian air hujan. Metodologi kajian. Mula, mencari tajuk yang sesuai untuk dikaji, mencari maklumat di tempat kajian, kajian dibentangkan, penukaran tajuk, dan berawal daripada mula, kajian diterima, mengumpul data melalui borang soal selidik dan mempunyai 40 orang responden. Mencari maklumat dan menganalisis kajian, perbincangan, kesimpulan, cadangan, dan tamat. Keputusan analisis data. Keputusan analisis data ini terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian A, demografi. Bahagian B, persepsi dan tahap kesedaran terhadap kaedah penuaian air hujan. Bahagian C, halangan dalam menerapkan sistem penuaian air hujan. Bahagian D, motivasi berkemungkinan menggalakkan pemasangan sistem penuaian air hujan. Bahagian A, demografi, jantina, lelaki dan perempuan masing-masing mempunyai 50%, iaitu 20 orang lelaki dan 20 orang perempuan. Umur lebih daripada 50 tahun 27,5%, bawah 20 tahun 12,5%, 21 hingga 30 tahun 25%, 31 hingga 40 tahun 12,5%, dan
41 hingga 50 tahun 12,5%. Pekerjaan. Kerajaan dan swasta masing-masing 4,9%, bekerja sendiri 41,5%, pelajar 12,2% dan tidak bekerja 36,6%. Tahap pendidikan. STPM atau SPM 43,6%, Institut Pengajian Tinggi 43,6% dan lain-lain 12,8%. Pendapatan bulanan 1.500 hingga 1.499 ringgit 50,3%, kurang daripada 1.499 ringgit 94,7%. Sumber pengetahuan mengenai kaedah penuaian air hujan. Radio 6,3%, surat khabar 9,4%, rakan atau jiran dan internet masing-masing 6,3%, lelah 3,1% dan lain-lain 68,8%. Ini adalah graf bagi objektif yang pertama, iaitu persepsi dan tahap kesedaran terhadap kaedah penuaian air hujan. Penduduk bersetuju dengan item soalan 2 dan 3. Mengandungi 8 item soalan dan purata keseluruhan adalah 3,869. Ini adalah graf bagi objektif yang kedua, iaitu halangan dalam menerapkan sistem penuaian air hujan, dan penduduk responden bersetuju dengan item soalan 2. Mengandungi 7 item soalan dan purata keseluruhan adalah 3,689. Ini adalah graf bagi objektif yang ketiga, iaitu motivasi berkemungkinan menggalakkan pemasangan sistem penuaian air hujan. Penduduk banyak yang tidak pasti dengan item soalan 8 dan 15. Mengandungi 15 item soalan dan purata skor bagi keseluruhan adalah 3,79. Kesimpulan, persepsi dan kesedaran manusia terhadap alam sekitar sangat bergantung kepada keyakinan seseorang. Persepsi dan kesedaran seseorang akan membentuk sikap dan seterusnya membawa kepada tindakan. Sebenarnya, keyakinan seseorang boleh dibentuk melalui pendidikan sama ada formal ataupun tidak formal. Hasil kajian ini juga mendapati tahap pendidikan seseorang tidak mempengaruhi minat dan kecenderungan responden terhadap penggunaan produk berkenaan. Malahan, elemen-elemen yang dikategorikan sebagai motivasi dan galakan akan hanya meningkatkan lagi tahap keyakinan responden terhadap kebolehupayaan sistem berkenaan memberikan perkhidmatan yang cekap dan selamat. Manusia dianggap sebagai pengurus risiko yang sedaya upaya cuba mengurangkan bahaya dan bencana yang berpotensi membawa penyakit ataupun kematian. Penggunaan teknik penuaian air hujan dilihat sebagai kaedah yang berasaskan kepada inovasi hijau. Namun kadang-kala, persepsi yang melampau terhadap akualitinya telah merencatkan potensi untuk menjadi bekalan air alternatif terutamanya semasa kecemasan. Sedangkan, penduduk perlu difahamkan lagi dengan konsep sebenar kaedah penuaian air hujan tersebut supaya dapat meyakinkan lagi ke penduduk dengan kaedah yang dicadangkan. Penduduk perlu dirangsang untuk menuai air lebihan hujan supaya tidak berlaku masalah kekurangan sumber air semasa musim kemarau. Penduduk juga perlu diberitahu supaya sentiasa memastikan air tuaian berada dalam keadaan bersih supaya selamat digunakan. Contohnya, meletakkan penapis pada permukaan tangki supaya dapat menapis benda asing yang bersaiz besar seperti ranting kayu dan daun kering. Kerajaan juga perlu menjalankan peranan seperti mengagihkan tangki kepada setiap isi rumah supaya dapat membantu penduduk menambahkan bilangan tangki untuk menyimpan air tuaian. Itu sahaja, sekian, terima kasih.